Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasanya anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini telah pun masuk 2 Januari 2023, yang mana hari ini telah pun boleh dikatakan hampir 2 hari setengah borang kaji selidik terhadap baki akaun 1 pencarum yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat telah pun ditutup. Borang ini ditutup pada 31 Disember pada jam 12 tengah hari. Okey, dan seperti yang saya telah kongsikan semalam, ada dapatan dan juga ada pemerhatian saya sendiri yang mendapati ada pihak-pihak tertentu yang sedikit panas punggung apabila borang kaji selidik ini ditutup, dan kemudian selepas beberapa jam satu kenyataan media daripada PGR telah pun dikeluarkan, dan kemudian juga tak sampai dalam 2 jam lebih kurang macam tu, berita harian online telah pun mengeluarkan berkenaan dengan orang kata analisis daripada maklumat yang telah pun dikumpulkan ataupun diperolehi daripada pencarum hasil daripada borang kaji selidik yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ini. Jadi ada pihak-pihak yang orang kata mungkin kurang bersetuju dengan idea pengeluaran secara bersasar ataupun yang mempunyai ideologi mereka ini sendiri yang mungkin tidak sehaluan dengan PGR, tapi mereka kurang selesa dengan PGR dan sebagainya. Mereka ini mula berasa tidak senang hati. Okey, namun itu bukan satu perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini. Masalahnya, dalam perkongsian di video tersebut, saya mendapat banyak maklum balas sehingga kepada hari ini berkenaan dengan pertikaian kenapa borang kaji selidik itu perlu ditutup daripada pencarum sendiri. Ada yang mengatakan mereka tidak tahu sebelum ini, dan juga ada mengatakan bahawa mereka tidak sempat untuk mengisi. Kalau anda katakan anda tidak sempat untuk mengisi, anda mempunyai tempoh masa selama 12 hari untuk mengisi borang kaji selidik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Sangat mudah, lebih mudah lagi daripada mengisi maklumat bagi membuat pengeluaran untuk air lestari, air sinar, air citra maupun pengeluaran khas. Maklumat yang diminta hanyalah sedikit, yang mana satu soalan saja yang ditanya di dalam borang kaji selidik tersebut, iaitu berkenaan dengan berapa jumlah baki akaun 1 yang anda masih ada buat masa ini, dengan 4 pilihan jawapan. Selain daripada itu adalah nama anda, nombor telefon dan juga nombor ahli KWSP. Borang ini sangat-sangat mudah. Jadi dalam tempoh 12 hari, kenapa ada lagi pencarum yang mengatakan anda tidak sempat untuk mengisi borang ini? Ada juga yang mengatakan bahawa mereka tak tahu pun berkenaan dengan borang ini, tetapi selepas saya cuba secara muslihat, secara trik sikit, mereka ni sedar ataupun tidak berkenaan dengan tuntutan secara bersasar terhadap pengeluaran KWSP ini. Mereka kata mereka tahu, dan mereka mengenali saudara Azmi Bugis. Mereka juga mengetahui tentang Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jika anda tahu tentang ketiga-tiga perkara ini, macam mana untuk saya menerima bahawa anda tak tahu bahawa ada satu borang kaji selidik yang dikeluarkan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana dalam tempoh 12 hari, hampir setiap hari ada sahaja kenyataan daripada Azmi Bugis maupun daripada PGR itu sendiri. Di dalam Facebook mereka, di dalam grup Telegram, di dalam TikTok pun ada diceritakan, dan juga kami YouTubers ini juga ada menceritakan bahawa keperluan untuk mengisi borang kaji selidik ini bagi membantu PGR mendapatkan data terkini terhadap baki akaun 1 pencarum. Jadi kalau anda mengetahui tentang ketiga-tiga perkara tersebut, anda tahu tentang tuntutan secara bersasar, anda kenal Azmi Bugis dan juga kenal PGR, macam mana anda boleh memberitahu kepada saya bahawa anda tidak tahu berkenaan dengan borang ini, sedangkan kami berkongsikan berkenaan dengan borang ini hampir setiap hari. Okey, dan yang ketiga sekali, kenapa borang ini perlu ada tarikh tutup ataupun perlu ditutup? Kenapa tidak dibuka saja ataupun dilebih panjangkan lagi dan juga sebagainya? Ada beberapa strategi yang kita perlu faham. Tempoh masa 12 hari yang diberikan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat adalah satu tempoh masa yang cukup, dan kita juga perlu orang kata menetapkan satu tempoh untuk borang kaji selidik ini diisikan oleh pencarum supaya kita mempunyai
orang kata lebihan masa untuk memproses pula data daripada maklumat yang kita perolehi. Data-data ini pula perlu dikompil, disediakan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk buku ataupun buku scrap dan sebagainya untuk diserahkan kepada mereka-mereka yang berkenaan, untuk diserahkan kepada pihak menteri, untuk diserahkan kepada ahli majlis parlimen, untuk diserahkan kepada Perdana Menteri sendiri, untuk diserahkan kepada Yang Pertuan Agong sendiri. Maksudnya ada, orang kata, hala tuju, ada perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam tempoh selepas borang gaji sedik ini ditutup. Jika tidak ditutup ataupun ditangguhkan lagi, ianya akan mengambil masa untuk mereka ini memproses hasil daripada gaji sedik yang telah pun dilakukan. Kita perlu ingat, Parlimen akan mula dibuka dan juga mula bersidang pada 13 Februari tahun 2023 ini, dan masuk pun 2023. Hanya tinggal sekitar sebulan 2 minggu, lebih kurang tak sampai sebulan 2 minggu pun. Jadi sudah tentu PJR perlu melakukan sesuatu untuk, orang kata, mendapatkan sokongan daripada sesiapa sahaja yang mempunyai kuasa untuk menyuarakan berkenaan dengan isu ini, supaya ianya dapat dibawa di dalam parlimen, dapat dibawa di dalam Dewan Rakyat. Sudah tentu ianya perlu dilakukan dari tempoh masa sekarang. Kalau nak ditangguhkan, bila kita nak buat semua itu? Dan silap-silap pun kita tak sempat untuk memproses maklumat dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi untuk mereka yang tidak menyisikan borang gaji sedik ini, ataupun yang takut untuk orang kata berkongsikan nombor keahlian akademik SPP anda yang betul sebelum ini, tidak ada sebarang perkara yang anda boleh lakukan. Persoalan anda kepada saya, kalau tak isi ni tak boleh keluarkan ke? Itu pun saya tidak mempunyai sebarang jawapan, kerana itu termaktub kepada keputusan yang akan ditentukan oleh kerajaan Malaysia, sama ada ingin membenarkan secara keseluruhan, ingin membenarkan secara bersasar, ataupun diadakan satu kaedah bantuan tertentu kepada mereka yang menyisikan borang aduan ataupun mereka yang menyisikan borang gaji selidik sebelum ini. Perkara-perkara tersebut adalah di luar pengetahuan sesiapa pun. Kita cuma, orang kata, melaksanakan satu gerakan, satu hasil kerja dan sebagainya untuk membantu mereka-mereka yang terkesan. Jadi untuk anda yang masih lagi bukan masih lagi, yang memang tidak menyisikan ataupun sebagainya, anda cuma perlu berdoa saja, semoga terbuka pintu hati kerajaan untuk meluluskan permintaan pengeluaran secara bersasar ini, dan juga semoga anda merupakan salah seorang yang layak untuk menerima pengeluaran secara bersasar ini. Jadi itu saja yang anda boleh lakukan. Tidak perlulah anda marah, tidak perlulah anda merungut, kerana apa sahaja yang anda suarakan adalah, pada saya secara peribadi, itu adalah kesilapan kita masing-masing, bukan kesilapan mereka yang menyediakan borang gaji selidik ataupun yang memperjuangkan tuntutan ini terhadap kita untuk pihak kerajaan. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.